Antara fokus negeri di bawah Bayu, gerakan koperasi di Sabah jana pendapatan lebih 500 juta ringgit tahun lalu. Butirannya bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan Syarizam. Syarizam? Ya Zahira, gerakan koperasi di negeri ini berupaya membantu kerajaan membasmi kemiskinan tegar. Ini kerana Sabah yang memiliki jumlah koperasi berdaftar kedua terbanyak selepas Selangor berjaya menjana pendapatan berjumlah 507 juta ringgit tahun lalu. Pada masa ini terdapat 1,707 koperasi berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dengan keahlian 350,000 orang. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, terdapat 4 buah koperasi di Sabah disenaraikan dalam indeks 100 koperasi terbaik Malaysia tahun lalu. Koperasi itu ialah Koperasi Pembangunan Usaha-Sama Masyarakat Maju Sabah Berhad, Koperasi Kaki Tangan Sawit Kinabalu Sabah Berhad, Koperasi Borneo Malaysia Berhad dan Koperasi Usahawan Tawau Berhad. Datuk Haji Ji berucap demikian ketika merasmikan Hari Koperasi Negara 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Beliau yakin gerakan koperasi yang menggunakan pendekatan efektif dalam merangsang pembangunan sektor keusahawanan berupaya memainkan peranan membantu golongan B40 menangani cabaran peningkatan kos sara hidup. Ketua Menteri turut menggesa koperasi di negeri ini memanfaatkan ledakan industri pelancongan untuk mengembangkan perniagaan masing-masing. Ini kerana industri berkenaan mewujudkan pelbagai peluang perniagaan hiliran seperti penginapan, inap desa, pengangkutan, restoran, taman dan kedai cenderamata. Sambutan Hari Koperasi Negara 2023 berlangsung sehingga esok. Sementara itu, seramai 800 masyarakat Islam sekitar Bandaraya Kota Kinabalu menghadiri forum perdana sempena Hari Koperasi Negara 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Forum bertajuk Koperasi Menjejak Berkat Menggarap Hikmat antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat Islam khususnya ahli koperasi agar sentiasa menunaikan zakat, infak dan wakaf. Forum 2 jam ini yang dihoskan Ustaz Haji Muhammad Fazli Masri dijayakan 2 ahli panel iaitu Imam Muda Muhammad Ashraf Muhammad Rizwan dan Ustaz Lokmanul Hakim Hussain. Imam Muda Ashraf yang ditemui RTM yakin perkongsian forum ini memberi banyak manfaat kepada umat Islam khususnya sebagai ahli koperasi. Kita nak cerita kepada semua orang Sabah tentang kepentingan dan untuk join bekerja bersama-sama. Maksudnya duitnya ada, bukan seorang-seorang nak pakai, tapi kita nak satu kumpulan yang besar. Akhirnya kita dapat kekuatan dalam nak jana ekonomi yang lebih besar. Dalam masa yang sama, nak ajak juga orang. Walaupun kita buat koperasi, kita kena ada patuh syariah. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung Hari Koperasi Negara 2023 yang berlangsung sehingga esok. Sambutan begitu menggalakkan ya, di mana setiap masa ya kita dapati bahawa pengunjung-pengunjung hadir ya, bukan makna mengikut satu-satu masa tertentu saja, tapi hampir saban hari ataupun masa pagi, petang hingga malam kita dapati pengunjung-pengunjung terus ya mengunjungi kita punya Hari Koperasi Negara ini. Program Pemerkasaan Ekonomi Komuniti Bandar PEKB di Sabah mendapat peruntukan 10 juta ringgit daripada Kementerian Pembangunan Kerajaan tempatan KPKT tahun ini. Peruntukan tersebut bagi membiayai aktiviti melibatkan 835 peserta terpilih dan berdaftar dengan IKASih melalui unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM. Setiausaha Bahagian Kesejahteraan Komuniti Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan Muhammad Yusri Hashim berkata melalui PEKB, badan bukan kerajaan NGO yang dilantik akan menyediakan kemudahan dan latihan bagi membantu komuniti miskin bandar menjana pendapatan. Peserta digalakkan menceburi pelbagai bidang agar lebih berdaya saing dan dinamik seiring usaha kerajaan memastikan tiada golongan sasar tercicir daripada bantuan kerajaan. PEKB ini adalah merupakan program khusus dalam bidang ekonomi. Kita memperkasakan mereka yang berada di dalam bidang ekonomi secara kecil-kecilan. Kita tak ambil yang besar, ini semua secara kecil-kecilan dan ianya sebenarnya merupakan program yang dibuat khusus untuk mereka yang mesti menghadiri kursus selama 7 hari.
Muhammad Yusri ditemui media selepas majlis penutupan kursus PEKB disandakan. Sementara itu, NGO dan peserta menyambut baik keprihatinan kerajaan membantu rakyat memerlukan. Sebagai NGO, kami memberikan sokongan dari sudut ilmu, dari sudut pengalaman, dari sudut bantuan peralatan yang ditentukan oleh pihak KPKT, dan kami juga akan memberi sedikit bahan luar lah untuk mereka memulakan program mereka. Kami sangat-sangat bersyukur telah terpilih seramai 30 orang peserta dari Sandakan Sabah. Perasaan kami adalah sangat excited, bersyukur. Syukur sangat kerana program ni adalah yang terbaik dibuat di Sabah. Saya akan memperkembangkan apa yang saya pelajari daripada program ni, dan saya sangat amat bersyukur dan berterima kasih dari pihak NGO MyCare dan juga terutama KPKT. Kami atas sumbangan mereka, kami dapat menjana pendapatan di masa depan. Seramai 30 peserta dari Sandakan menyertai kursus peringkat pertama program PEKB di Sabah yang berakhir semalam. Seorang kaki tangan Get Mara Sempurna yang terlantar akibat serangan angin Ahmar di tempat kerja sejak 23 Jun lalu kini boleh menarik nafas lega. Ini kerana peluang beliau untuk pulih seperti sedia kala kini lebih cerah melalui rawatan fisioterapi. Sebagai pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Muh Erwansah Bohari, 41 tahun layak mendapat pembiayaan rawatan fisioterapi selama 3 bulan di sebuah hospital pakar swasta di Tawau menerusi skim keilatan. Penolong pengurus kes cawangan kembali bekerja Perkeso Tawau Nurin Jazlina Yusof berkata, Muh Erwansah juga layak mendapat rawatan fisioterapi lanjutan sehingga sembuh. Muh Erwansah ni sebenarnya ada rujukan daripada Giat Mara Kota Kinabalu lah. Majikan punya inisiatif sendiri untuk rujuk kes untuk agar dibantu dari segi dia punya pemulihan dan menyingkatkan lagi dia punya proses tempoh MC itulah. Jadi sekiranya pihak Perkeso bantu, kita boleh singkatkan dia punya tempoh MC dan boleh kembali bekerja semula dalam tempoh yang cepat lah. Nurin berkata demikian kepada pemberita selepas penyampaian alat bantuan pemulihan dan kotak prihatin Perkeso di Tawau. Majlis penyerahan disaksikan adun kukusan Rina Jainal. Ini adalah salah satu sebenarnya kepentingan apabila kita berdaftar dengan SOKSO sebagai seorang sebagai pekerja. Ini adalah kelebihan apabila kita menghadapi apa-apa kesulitan dan kemalangan di tempat kerja, dan bukan sahaja melalui kemalangan ataupun sebagainya, tetapi juga melalui keilatan. Selain menerima manfaat keilatan Perkeso, Muh Erwansah juga mendapat alat bantuan pemulihan seperti tongkat dan kotak prihatin Perkeso. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah sentiasa memastikan jumlah bilik darjah di sekolah-sekolah seluruh negeri mencukupi bagi menampung pertambahan pelajar bagi sesi persekolahan baharu setiap tahun, terutama di kawasan bandar. Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah JPN Sabah, Abidin Marjan berkata perkara itu penting bagi memastikan semua pelajar mendapat tempat di sekolah. Kita ada langkah-langkah yang baik. Kita ada kolaboratif bersama dengan PPD Kota Kinabalu, SLU dengan pengetua-pengetua daerah Kota Kinabalu dan juga daerah-daerah yang pelajarnya ramai, dan setakat ini kita telah dapat mengatasi perkara-perkara ini dengan sebaiknya dan penuh bertanggungjawab. Yang penting anak-anak kita ini mesti bersekolah. Abidin ditemui pemberita selepas merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Maktab Sabah 2023 di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, Abidin memaklumkan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa memberi perhatian terhadap keperluan guru di negeri ini. Jelasnya penempatan guru-guru di Sabah juga dalam keadaan terkawal, termasuk penempatan kira-kira 200 guru baru-baru ini. Sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus bersama Berita Wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Kembali bersama dengan Nurul Zahira di